Macam saya kata, ya, semua kita hari ini, ya, kita jelas bahawa dalam konteks demokrasi berparlimen, kita kena membentuk sebuah kerajaan yang kukuh, sebuah kerajaan yang kuat. Saya menafikan sekeras-kerasnya pandangan yang menyatakan kononnya Pakatan Harapan gagal dan dijatuhkan oleh rakyat. Jangan kata macam tu. Hakikat yang kata begitu ialah pembelot-pembelot. Mereka yang mengulang-ulang kata begitu. Kerana kita tak pernah jatuh. Kita berkerajaan dengan mandat majoriti daripada rakyat dan telah pun menjalankan dasar-dasar yang progresif untuk membangunkan negara, menyatukan rakyat di dalam negara ini, menjadikan rakyat bersatu padu, tidak ada kebencian kaum, agama, agenda ekonomi berjalan, agenda pentadbiran Islam berjaya dilaksanakan dan sebagainya. Ya, cuma pembelot-pembelot daripada langkah syaritan yang mana Tan Sri Mahyudin dan kuncu-kuncunya daripada Bersatu, termasuklah daripada PKR, sebahagian mereka telah mencetuskan satu krisis politik yang besar yang menyebabkan berlakulah langkah syaritan yang secara belot menjatuhkan kerajaan rakyat yang telah memberikan majoriti kepada kami sebagai kerajaan setelah pilihan raya umum 2018. Bermakna tak timbul di sini kami gagal atau telah ditolak oleh rakyat. Jangan kata macam tu, sebab yang kata begini adalah daripada pembelot-pembelot sahaja. Ya, kami menyatakan itu adalah hak kami memerintah dengan dasar-dasar yang rakyat telah bagi kepada kami majoriti dan kami menang dengan cara demokrasi berpilihan raya. Bila jatuh kerajaan dengan cara tebuk atap, pintu belakang, pembelotan, ada yang kata pengkhianatan, langkah-langkah yang telah merosakkan negara, sudah tentulah kami sebagai tuan yang berhak kerana dijatuhkan tanpa hak ini nak mempertahankan orang masuk rumah saya. Takkan saya nak bagi orang ambil semua. Saya akan pertahankan rumah saya. Dan saya akan kata, halau keluar orang yang masuk dengan cara tak elok ni untuk saya kembalikan balik. Ini rumah aku. Ini hak aku. Ini aku punya rumah. Alhamdulillah, kita telah berusaha. Dan kita menyatakan membentuk sebuah kerajaan yang kuat adalah satu usaha yang mesti digerakkan oleh semua pihak. Maka sebab itulah kita tahu usaha-usaha Datuk Seri Anwar Ibrahim ini disokong oleh semua parti Pakatan Harapan, daripada Amanah, daripada PKR pastinya, dan daripada DAP, supaya kita kembalikan balik ya rumah kita yang kena tebuk itu. Kita nak keluarkan orang yang masuk rumah kita, bukan melalui pintunya, untuk kita halau mereka dan kita bentuk rumah yang lebih kukuh. Dan itulah usaha yang kita buat. Melalui usaha memastikan semua 222 ahli parlimen itu memahami bahawa kita perlu kembalikan balik mandat yang kita dirampas ini. Kita nak buat di dalam kalangan 222 orang. Dan sebab itulah kita menyatakan hasrat kita untuk menolak, ya, pertama, saya ulang balik, Kerajaan Perikatan Nasional hari ini dengan ramai mereka yang tak faham apa sahaja yang mereka cakap hari ini, saya menyatakan bahawa Kerajaan Perikatan Nasional hingga ke saat ini, di dalam kalangan 222 ahli parlimen itu, saya ingat, tidak pertikaikan keputusan-keputusan telah dibuat sebelumnya itu di pihak istana, sebab itu kuasa istana, dan kita menyanjung dan menjunjung kasih kepada tuanku yang telah menyelesaikan kemulut politik yang dibuat ketika langkah syaritan itu. Tapi di kalangan 222 ahli parlimen itu, hingga ke saat ini belum terbukti bahawa Tan Sri Mahyudin Yassin ada majoriti yang melayakkan dia menjadi Perdana Menteri yang daripada kerusi majoriti yang kemudian layak dia untuk membentuk sebuah kerajaan dan kabinet dia dan menentukan dasar-dasar, apatah lagi mengeluarkan bajet 320 bilion itu. Belum terbukti.
Sebab itu kita kena buktikan. Sebab itu usul tidak percaya perlu dibawa di parlimen. Baik, tuan-tuan kata, kami kalah dalam semua undian-undian di peringkat jawatan kuasa. Kami kalah. Betul? Kalah kami itu bukan bermakna Mahyudin ada majoriti. Kena faham. Saya ulang. Walaupun dalam undian itu Pakatan Harapan kalah dalam semua undian yang dibuat di jawatan kuasa, peringkat jawatan kuasa kementerian-kementerian. Betul, kita kalah. Tetapi jangan lupa, kekalahan kita juga telah membuktikan Tan Sri Mahyudin tidak ada majoriti. Saya ulang, tuan-tuan ingat dia dapat ni, dia boleh menang. Dia kata, oh baguslah dia menang. Betul dia menang. Tetapi hingga saat ini, dia tak pernah capai 112 di dalam undian-undian yang dibuat sebagai satu tanda dia ada sokongan majoriti. Tak ada. Paling tinggi dia dapat 109, 110. Mana? Di mana majoriti dia? Orang kata, alah, Mujahid duk sembang. Pakatan Harapan pun tak dapat. Soal kami dapat tak dapat, itu cerita lain. Yang penting, saya ingat dulu saya kata, tanggungjawab dan beban bukti itu terletak ke bahu Tan Sri Mahyudin, bukan di bahu kami. Bukan di bahu Datuk Seri Anwar, di bahu dia untuk membuktikan dia ada majoriti. Dan terbukti hingga saat ini, dia tidak ada 112 untuk membuktikan dia ada majoriti. Itu fakta, itu kenyataan. Sebab itu kita cabar dia. Buat undi percaya, buat undi tidak percaya. Mai, kita bawa. Bukan semua ahli Parlimen UMNO tu sokong dia. Ahli Parlimen UMNO sokong dia itu atas sebab habuan-habuan yang dia bagi. Ahli UMNO dituntut macam-macam kepada dia. Bila dapat, dia tarik sokongan. Bila tak dapat, dia ugut. Sokong sebab dapat. Jadi menteri tu, jadi GLC tu, jadi itu, jadi ini. Sebab itulah Tengku Razali kata, aku tak akan menyertai dan membuat apa-apa undian mahu pembahas. Sebab dia kata, macam mana aku nak bahas kepada seorang Perdana Menteri yang tidak terbukti dia ada majoriti. Nampak? Jadi sebab itu saya menyatakan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, 15 hari bulan ini adalah penentu. 15 hari bulan ini adalah undian yang akan dibuat di peringkat jawatan kuasa semuanya. Bagi kita meluluskan atau tidak bajet ini dengan isu besarnya ialah untuk membuktikan bahawa Tan Sri Mahyudin tidak ada majoriti. Yang sebab itu saya menyatakan, rakyat kena faham, ini adalah demokrasi. Ini adalah, kita kata, undang cara peraturannya begitu. Sebab itu saya menyatakan, cukuplah. Ya, kita diperkosa begitu rupa, demokrasi dilanggar, rakyat di bawah ni, dia rakyat di bawah ni, saya faham. Kita tahu ada isu COVID, ada isu apa. Tapi, macam saya kata, kita memberi penerangan dan penjelasan ini mengikut peruntukan undang-undang yang ada. Mengikut hak di dalam perlembagaan persekutuan yang ada supaya dikembalikan balik soal majoriti ini, dan kita mengharapkan bahawa kita boleh kembalikan balik negara ini di landasannya dengan syarat tidak ada orang-orang yang merosakkan ahli-ahli politik, yang merosakkan untuk kepentingan diri dia, merosakkan hanya untuk kepentingan kelompok dia, parti dia, dan lebih penting pada itu menggunakan kaum dan agama untuk mengeksploitasikan kepentingan politik ini dengan menggunakan kaum dan agama. Inilah kekecewaan kita kepada yang berlaku, menggunakan nama Melayu, menggunakan nama Islam, tapi akhirnya tak ada kena-mengena pun dengan Melayu Islam, tapi lebih pada kepentingan politik. Tengok, dulu tabung haji plantation jual gemas bakti, nilai yang cukup besar, 153 juta dengan satu lagi 60 juta, 2 ladang dia jual. Tak ada siapa pun bising. Sebab masa itu kami
tak main isu-isu ni, tuan-tuan. Kami tak main isu-isu perkauman ni, tak main. Kalau kita tengok isu 1MDB, kami hanya menyentuh isu-isu governance, isu-isu penyelewengan, tata kelola kewangan yang tidak betul, dan penyelewengan serta isu-isu rasuah. Itu ya kita bercakap. Tentang tabung haji, macam mana dulu sebelum itu kita menyatakan aset semakin berkurangan, kelayakan mengeluarkan dividen itu tak ikut undang-undang. Ya, kita berbahas dan kita berpolitik atas prinsip-prinsip itu. Tapi kita tak pernah guna isu perkauman, isu Melayu, isu agama, apa tak ada. Tapi masa kami jadi kerajaan, siapa yang duk main isu-isu perkauman? Yang adibnya, isu sajadnya, isu tabung hajinya, isu apa lagi, macam-macamnya. Kita ni tak bela Islam, tak jaga Islam. Siapa main? Inilah kerajaan Perikatan Nasional hari ini yang anda sokong hari ini menjadi kerajaan. Mereka lah yang merosakkan negara dengan naratif-naratif yang bahaya ini. Kami, walau orang kata macam-macam, kami bercakap atas prinsip negara, soal rasuah, soal tata kelola kewangan, tentang perpaduan kaum agama dari sudut menghormati kewujudan agama yang lain seperti ini peruntukan dalam perlembagaan persekutuan dan sebagainya. Tapi yang mainkan isu ini hari ini menjadi kerajaan. Bayangkan huru-haranya negara kita kalau mereka terus memerintah ini. Baik. Saya rasa itulah poin-poin yang saya nak jelaskan ini. Saya ucap terima kasih kepada mereka yang telah mendengar apa yang kita nak kongsi malam ini. Banyak yang saya katalah saya tak sempat nak berinteraksi dengan semua.